على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan semuanya sihat. Jadi malam ni kita malam pembukaan untuk kita buka pengajian di Pondok Iqra. Ya. Jadi Pondok Iqra ni kita baru mula tubuh pengenalan sikit. Pondok Iqra ni cawangan bagi Akademi Darul Iqra di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Dan Pondok Iqra ni di Seremban. Jadi insya-Allah mudah-mudahan usaha kita untuk berdakwah, untuk mengajak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu di bawah wahyu yang satu, yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Iqra. Jadi sempena wahyu ayat yang pertama diturunkan itu, maka kita memilih nama Iqra itu sebagai nama bagi kita punya pondok dan juga akademi kita. Kerana itulah yang pertamanya diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala tidak membuat sesuatu perkara itu dengan sesuka hatinya tanpa sebab. Ya, jadi minta maaf, ayat tu sepatutnya tak boleh. Ayat yang sepatutnya Allah Ta'ala tidak membuat sesuatu perkara itu tanpa sebab. Hatinya itu tak boleh. Ya, sebab bukannya Allah Ta'ala itu makhluk, tapi Allah Ta'ala itu membuat suatu perkara itu tanpa sebab. Maka Allah Ta'ala memilih Iqra, iaitu menunjukkan kepada betapa pentingnya membaca ataupun ilmu. Itu yang utamanya, ilmu. Ya. Jadi ilmu itu yang mustahak. Ya. Jadi ilmu itu yang mustahak. Yang pertama-tama yang Allah Ta'ala suruh kita untuk menuntut ilmu, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan agamanya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan agama itu ada 3, iaitu berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Ya. Baik, itu ringkaslah untuk bagi pengenalan penonton viral kuliah, dan juga audio kuliah dan mana-mana sahajalah. Ya, jadi usaha kita sama-sama untuk menegakkan syiar, menegakkan agama Allah, untuk tegakkan tauhid, kalimah tauhid la ilaha illallah ini, sama-sama kita bantu. Baik, jadi malam ni kita akan buka untuk kitab Hidayatus Subyan bab fiqh. Ya, Hidayatus Subyan bab fiqh, iaitu bab Kitabus Salah. Jadi kitab Hidayatus Subyan ni maklumlah, ya, kalau di pondok-pondok, ya, kitab ni diajar untuk antara kitab yang awal, pada sudut tauhidnya, fiqahnya dan tasawufnya. Kitab ni dia himpun 3 sekali. Tauhid ada, fiqah ada, tasawuf ada. Tapi kita untuk fiqah, untuk malam ni kita kelas fiqah dululah. Baik, kita sedekahkan Al-Fatihah pada pengarang kitab. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi insya-Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang pada syarak, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Jadi makna sembahyang pada syarak. Jadi bila kita nak tahu apa itu makna sembahyang pada syarak, jadi kita kena tahu sembahyang itu ada 5 waktu. Jadi makna sembahyang ada 5 poin. Ingat tu. Sembahyang 5 waktu, makna sembahyang pada syarak ada 5 poin. Ada 5 poin. Dalam bahasa Arab dia aqwalun, af'alun, muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Ada 5. Ya, makna sembahyang pada syarak ada 5 poin, ada 5 perkara. Maksud dia aqwalun, beberapa perkataan atau perkataan-perkataan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbiri, yang dimulai ataupun dibukakan, dimulai solat itu dengan takbir, mukhtatamatun bitaslimi, diakhiri dengan salam, bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ingat tu. Ini adalah ilmu yang wajib kita kena tahu, ilmu fardu ain. Kita tahu kita sembahyang, apa makna sembahyang pada syarak. Pada fiqahnya itu apa makna dia? Ya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Apa itu? Ya, kataan-kataan, perbuatan-perbuatan, apa lagi? Apa lagi? Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Baik. Boleh faham ya? Jadi syarat, bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Dia 5. Sembahyang 5 waktu, makna sembahyang pada syarak 5 poin, syarat wajib sembahyang 5 perkara. Ada 5 tu. Syarat wajib sembahyang ada 5. Pertamanya Islam. Ya, keduanya aqil. Ketiganya baligh. Keempatnya suci daripada haid dan nifas. Kelimanya masuk waktu. Pertama seorang itu mesti Islam. Jadi bila dia Islam, dia dah wajib sembahyang. Islam je dia wajib sembahyang. Jadi bila dia dah wajib sembahyang, kena tengok syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua dia berakal. Ya, orang yang gila tak wajib sembahyang. Apa lagi yang dinamakan sebagai gila, yang tak wajib dia sembahyang? Ya, gila sekejap, pitam, mabuk, pensan, semua tu diletak di bawah penyakit gila ataupun hilang kewarasan akal. Jadi dia dah tak berakal. Jadi dia tak wajib sembahyang lah. Tak wajib sembahyang. Ketiganya baligh. Baligh maknanya dah sampai umur. Dah sampai umur bagi lelaki dan perempuan. Had umur baligh berapa? Had umur baligh. Ya, had umur baligh bagi lelaki perempuan. Kalau belum datang tanda-tanda baligh. Apa dia tanda-tanda baligh? Kalau bagi lelaki, keluar mani. Mimpi sehingga keluar mani. Tanda bagi perempuan iaitu datangnya darah haid. Kalau tak ada tanda tu, berapa umur dia? Had.
15 tahun Qamari, iaitu 15 tahun Islam. Jadi kalau 15 tahun Islam, tak boleh guna 15 tahun Masihi. Sebab biasanya kalender Islam dia dulu daripada Masihi. Itu untuk bagi orang yang balik lah. Kalau tak ada tanda-tanda. Jarang berlaku tapi ada berlaku. Sampai umur 15 pun dia tak pernah mimpi ke keluar mani ke, ataupun bagi perempuan dia tak pernah datang darah haid. Jadi kalau ada orang tanya, ustaz, kalau dia keluarkan dengan cara manual dia sendiri, kira balik tak? Kira balik jugalah. Siapa suruh buat keluar sendiri? Contoh, dikira balik. Tapi apa hukumnya? Hukumnya berdosa. Mengeluarkan sendiri. Jangan tanya pula macam mana. Pandailah. Baik. Jadi ketiganya balik. Keempatnya suci daripada haid dan nifas. Jadi dia dah Islam, dia dah berakal, dia balik, kemudian dia mesti suci daripada haid dan nifas bagi perempuan lah. Dan kelimanya masuk waktu. Jadi bila ada lima-lima ni, dah wajib dia sembahyang. Jadi masuk waktu sini, dia ni sikit persoalan dia. Kalau tak masuk waktu, adakah tak wajib sembahyang? Kalau belum masuk waktu, adakah tak wajib sembahyang? Belum masuk waktu. Tak wajib sembahyang belum masuk waktu. Tak wajib sebab tak masuk waktu. Tapi wajib tak dia mendirikan sembahyang? Wajib. Wajib. Tapi dia tak wajib sebab waktu yang belum masuk. Jadi kalau waktu yang belum masuk, dia boleh sembahyang tak? Boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang. Sembahyang apa? Sunat. Sunat. Macam tu. Jadi sembahyang yang wajib dia tak boleh sembahyang, kecuali sembahyang apa yang wajib yang dia boleh sembahyang? Tadi yang dia boleh sembahyang sunat kan? Ada satu sembahyang wajib yang dia boleh sembahyang. Sembahyang apa? Qada. Macam tu. Aku anak murid ni cerdik. Masya-Allah. Bijak. Jadi itu dia pelajar pondok Iqra. Pelajar pondok Iqra semua bijak-bijak. Bolehlah hantar ke sini insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Kita pilih pelajar cerdik-cerdik untuk pondok kita. Baik. Habis itu ada soalan nak bertanya. Untuk malam ni permulaan, ada soalan? Cikgu ada soalan? Cikgu tak ada soalan. Apa beza solat dan khusyuk dalam solat? Apa beza solat dan khusyuk dalam solat? Jadi Allah Ta'ala berfirman, illal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Tidaklah solat itu kecuali orang yang khusyuk. Baik, solat itu adalah perintah wajib yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam yang kita sebut tadi. Cukup 5 syarat itu, maka dia wajib mendirikan sembahyang. Adapun khusyuk adalah kesempurnaan sembahyang. Solat tu adalah perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota. Adapun khusyuk adalah tumpuan hati. Jadi khusyuk bukan wajib, tetapi untuk mendapatkan kesempurnaan itulah yang diperlukan, iaitu tumpuan. Apa dia khusyuk? Tumpuan, fokus. Khusyuk sama erti dengan fokus ataupun tumpuan. Jadi orang sembahyang tapi dia tak khusyuk, adakah dia kena tinggal sembahyang dia? Tidak. Orang sembahyang tapi dia tak khusyuk, perlu ke dia tinggal sembahyang ni sebab dia tak khusyuk? Tak perlu. Bahkan wajib dia sembahyang. Wajib dia sembahyang walaupun tak khusyuk. Jangan sebab bagi alasan. Jangan sebab bagi alasan bila tak khusyuk, tak payah sembahyang lah. Saya tak khusyuk lah ustaz, jadi saya tak payah sembahyang lah. Itu adalah pemahaman yang salah.
Apa mana masalah? Baik. Jelas yang tu? Perbezaan sikit. Ya? Jelas ya? Ada soalan lain nak tanya? Sampai bila kita dibenarkan untuk tidak khusyuk? Sampai bila kita dibenarkan, kita merasakan diri kita ni tak apalah, solat tak khusyuk tak apa, dah 10 tahun solat tak khusyuk tak apa, pasal kita pegang pada hakikat penting solat. Baik. Jadi seseorang itu, cara dia berfikir sepatutnya mengikut cara dia bertindak. Kalau kita tanya dia sesuatu itu, kalau kita bagi barang yang tak kualiti, adakah dia nak barang yang tak kualiti? Kan? Tentu dia tak nak. Dia mesti nak barang yang kualiti. Jadi solat yang kualiti adalah solat beserta khusyuk. Jadi bila solat yang tidak beserta khusyuk merupakan solat yang tidak kualiti. Solat yang tak kualiti sama dengan barang yang kita ambil tapi tak ada kualiti. Jadi begitu. Jadi sampai bila tu, sampai bila-bila atas diri seseorang itu, dia nak macam mana solat dia. Adakah dia nak solat dia itu sekadar dia seolah-olahnya melepaskan tanggungjawab semata-mata, ataupun melepaskan batuk di tangga, ataupun dia nak solat dia itu sempurna. Sebab Allah Ta'ala sediakan bagi orang beriman syurga yang bertingkat-tingkat. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang, 8 bintang, contoh. Jadi kita pilih kita nak duduk syurga yang mana. Orang beriman dia percaya bahawa adanya syurga yang bertingkat-tingkat dan adanya syurga yang paling rendah, ada syurga yang paling tinggi. Kita orang yang solat mesti kita beriman pada itu. Kita orang beriman mesti percaya bahawa adanya syurga. Dan untuk apa syurga itu dibeza-bezakan adalah berdasarkan si hamba itu tadi dalam memilih ataupun dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi banyak mana markah dia itu Allah Ta'ala yang nilai. Banyak mana markah tu Allah Ta'ala yang nilai. Contoh, Allah Ta'ala dah sediakan kita hotel 7 bintang. Hotel 7 bintang. Tapi perbuatan kita seolah-olahnya kita tak nak masuk hotel 7 bintang. Kita cukuplah 1 bintang. Itulah pemikiran, pemahaman orang yang sembahyang tak apalah, tak khusyuk pun janji sembahyang. Sedangkan kalau kita bagi dia pilihan, sekarang ni ada pilihan. Pilihan nak duduk hotel 1 bintang ke nak duduk hotel 7 bintang. Kalau kita bagi pilihan macam tu, semua tulis nak duduk 7 bintang. Lepas tu ada kriteria dia. Bila cek kriteria dia, tak lepas untuk dia duduk dalam hotel 7 bintang walaupun free. Tak lepas dia duduk hotel 7 bintang walaupun diberikan percuma, sebab kriteria dia tak cukup sempurna. Tak cukup. Bila cek tengok kriteria dia hanya layak hotel 1 bintang. Semua tu free. Tapi kriteria dia tak menepati. Solat dia tak ada khusyuk. Solat dia tak sempurna. Kadang-kadang kita rasa tak khusyuk, tetapi pada Allah Ta'ala itu kita ada khusyuk. Jadi itu lain sikit lah. Sebab kalau kita sedar kita tak khusyuk, maka kita akan berusaha untuk dapatkan khusyuk. Jadi ada orang dia tak kisah, dia tak khusyuk ke dia tak kisah, janji dia sembahyang. Nanti bila di hadapan syurga Allah Ta'ala ataupun di hadapan Allah Ta'ala, dia tak boleh claim dia nak syurga yang paling tinggi. Sebab kriteria dia tak cukup. Sebab masa dekat dunia, Allah Ta'ala tanya dia, solat kamu macam mana? Sebab perkara yang pertama ditanya oleh Allah Ta'ala adalah berkaitan sembahyang, adalah solat. Allah Ta'ala mula tanya tentang solat. Solat kita macam mana? Adakah kamu menitik beratkan tentang
tumpuan kamu dalam solat. Tak ada. Tak ada. Pahala solat sembahyang ada. Tapi markah dia tak banyak lah. Begitu. Jadi tak dapatlah dia kesempurnaan itu, maka tak dapatlah dia syurga yang Allah Ta'ala janjikan yang tinggi-tinggi untuk orang yang khusyuk sembahyangnya. Baik. Jelas. Ada soalan lain? Soalan macam mana tentang solat solat yang tertinggal, yang kalau kita kodokkan, nak kodok ni bila waktu yang sesuai. Baik. Tentang qada sembahyang, dalam fiqh, ulama meletakkan dua perkara, iaitu satu masa, berkaitan dengan masa, iaitu waktu yang mudayya' dengan waktu yang muwassa' ataupun muyassa'. Waktu yang luas, waktu yang sempit. Jadi qada sembahyang yang tidak disengajakan diletakkan di dalam waktu yang muwassa', iaitu waktu yang diluaskan. Yang diluaskan maksudnya bila-bila dia boleh qada, dengan syarat dia tidak dengan syarat dia mestilah berniat untuk menggantikan sembahyangnya. Tapi bila-bila dia boleh buat, tak ada masalah. Ya. Ada ulama yang mengajar, tok guru yang mengajar, sekurang-kurangnya sehari satu waktu. Sekurang-kurangnya sehari satu waktu. Dan dia berazam untuk dia ganti semua sembahyang yang dia tinggal waktu-waktu yang dulu. Mesti dia ada azam itu. Sekiranya dia tak sempat, habis riwayat hidup dia tak sempat nak qada sembahyang, itu atas Allah Ta'ala yang akan bicarakan nanti. Sebab apa? Macam ni, setiap dosa, timbangan dosa tak sama. Ya. Contoh, satu waktu tinggal, dosa dia berat 10 kilo. Dengan dosa kita contohnya, melihat aurat perempuan. Ya, melihat aurat perempuan contoh 5 kilo ataupun 2 kilo. Ya, melihat aurat perempuan 2 kilo contoh. Dosa tu tak dosa, tapi beratnya dosa tinggal sembahyang lagi berat daripada contoh ni, contoh. Jangan salah faham. Ya? Jangan tengok pula. Saya saja tengok. Kan? Jadi okeylah. Itu dua contoh. Jadi satu istighfar 100 gram. Contoh, satu istighfar 100 gram. Belum boleh lagi cover yang 2 kilo tengok aurat perempuan tadi. Jadi sebab itu kita kena banyak istighfar. Memang satu istighfar tu akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Contoh ni kita lagi berat. Jadi sebab istighfar kita banyak tu, boleh cover dosa-dosa kecil yang kita buat. 2 kilo berapa ratus istighfar. Contoh. Ya? Jadi ulama kata bila dah habis dosa-dosa yang kecil, barulah istighfar ni akan cover dosa-dosa yang besar beserta taubat. Jadi sebab itu pahala tidak akan terputus setelah kita meninggal dunia. Ni bukan suruh tinggal sembahyang tak. Ya, tinggal sembahyang besarlah, lagi beratlah dosa dia. Takut tak tercover nanti dengan amalan-amalan baik kita. Sebab itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin." Bila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali yang 3. Ini maklum dah kan, semua maklum. Semua dah tahu, iaitu apa dia? Yang 3 itu ya, sedekah jariah, ya, ilmu yang beri manfaat pada orang lain, doa anak yang soleh. Yang ini berterusan pahalanya walaupun kita dah meninggal dunia. Ya, jadi sebab itu perlunya azam untuk kita qada sembahyang. Persoalan, boleh tak kita buat sembahyang sunat sedangkan ada sembahyang wajib kita belum ganti? Hukumnya boleh, dengan syarat kita ada ganti walaupun satu waktu pada hari tersebut. Sebab ada pandangan, bukan pandangan lah, kita dengar ustaz-ustaz kat luar ni ada video sampai kata tak boleh walaupun sembahyang tarawih.
Ini pendapat yang tak masyhur. Siapa yang ada qada sembahyang yang banyak, tak boleh dia sembahyang tarawih. Ini pendapat yang bukan masyhur lah. Bukan pendapat ulama kita. Pendapat ulama kita dalam mazhab Syafi'i boleh buat. Kerana sembahyang sunat tarawih hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali. Boleh buat, tak ada masalah. Dikira pahalanya itu. Baik, jelas. Lagi satu Ustaz. Ustaz, macam mana itu kalau waktu dia mula masa remaja, tertinggal banyak dengan kejahilan dia. Ya. Dia tentang agama. Kalau dia ketinggal disebabkan kejahilan agama pada diri seseorang. Jadi maknanya maksudnya di sini dia enggak tahu berapa waktu yang dia tinggalkan solatnya sampai Allah ketemukan dia taufik dan hidayah itu. Maka sekarang di saat dia sudah solat, jadi perlukah diganti solat yang kejahilan itu yang ditinggalkan ketika waktu jahil? Iya. Masya Allah ya. Ada pelajar kita datang daripada Indonesia, ada daripada luar, ya. Jadi ulama berpendapat, ya, sekiranya seseorang itu asalnya Islam, ya, maka wajib dia sembahyang yang tertinggal itu. Sekiranya asalnya bukan Islam, contoh dia sudah akil balik dan dia masuk Islam umur 30. Jadi umur dia akil balik sampai dia masuk Islam itu tak perlu dia ganti sembahyang. Tak perlu, ya. Tapi kalau dia asal Islam, memang dia Islam dan dia tinggal atas kejahilan dia, maka dia kena kira semenjak umur dia balik. Berapa tahun umur dia balik? Ya, dia kena tahu. Kalau tak tahu, jadi ulama bagi contoh start umur dia 15 tahun. Kalau dia pun dah lupa umur berapa dia balik, ya. Mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, tapi kebiasaannya jarang orang lupa umur berapa dia balik. Ya, ada yang 11 tapi tak mimpi. Ya, sebab dia keluar sendiri. Dia keluarkan sendiri. Boleh jadi dikira balik. Jadi kalau 11 tahun, bermula umur dia 11 tahun itu sampailah umur dia tak tinggal sembahyang. Jadi dia kena buat sehari 5 waktu dalam setahun tu buatlah. Bila dia sembahyang, dia qada, dia tik. Itu cara dia. Tetap dia kena ganti, wajib. Hukumnya wajib menggantikan sembahyang yang tertinggal. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Kalau sengaja, perlu ganti segera. Kalau tak sengaja, dibolehkan ganti lambat sikit. Itu dia panggil tu tadi. Kalau segera, waktu dia waktu mudayak. Kalau sengaja. Bila sengaja dia teringat, dia terus kena ganti. Kalau dia tak sengaja, sebab tak sengaja ni tak berdosa. Jadi ada tempoh waktu dia boleh ganti. Yang tak sengaja ni, macam yang Nabi sebut, orang yang tertidur, orang yang pengsan, orang yang terlupa. Dia tertidur. Terlupa. Ingatkan dah sembahyang. Terlupa. Hebat orang itu. Ya? Handal. Macam kalau kita tertidur. Ini dalam fiqah. Kita tertidur sebelum disebabkan, disebut dalam kitab Kashful Hisam, kitab Jawi besar. Kita sebabkan terlalu letih dan kita rehatkan badan. Waktu itu Zuhur dah masuk, contoh. Tapi kita pilih untuk nak rehatkan badan. Kita nak tidur dulu. Sebab badan terlalu letih. Ya? Pukul 2. Asar pukul 4.30. Zuhur masuk 1.30. Kita tidur pukul 2. Bila tidur pukul 2 tu, terlajak sampai pukul 5. Adakah dikira berdosa? Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak berdosa walaupun sudah masuk waktu. Tapi disebabkan badan terlalu letih, disebabkan nak menjaga ibadah dia dengan Allah Ta'ala dengan niat bukan sekadar nak melepaskan batuk di tangga, bukan sekadar nak asal sembahyang je, letih pun letih lah. Dengan niat itu dia tidak dikira berdosa.
Sebab dia nak jaga kualiti sembahyang dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia nak ambil rehat badan untuk tujuan ibadah yang lagi besar. Jadi dia ambil untuk rehat badan untuk masa dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidurkan dia sampai dia tak sedar, sampai dah masuk asar, maka dia tak dikira berdosa. Ya. Beza dengan orang yang solat ketika tu dikira qada atau solat dikira qada. Sebab apa dikira qada? Sebab solat di luar waktu. Solat zuhur yang bukan dalam waktu zuhur. Apa-apa saja solat yang di luar waktu dia dinamakan sebagai qada. Beza dengan orang yang kalau tak mengaji, kena semayang dulu. Letih pun letih lah. Itu pasal dia tak mengaji. Jadi kita kena bagi tahu. Hukumnya macam ni. Kalau terlalu letih, diizinkan. Ya? Tapi sewaktu pembacaan kitab. Sewaktu ceramah jangan. Ulama kata jangan. Kalau ceramah, kalau boleh, jangan sebut. Tapi kalau waktu mengaji kitab, kita boleh sebut. Waktu tengah mengaji. Ceramah beza dengan mengaji. Ceramah ni umum. Pasal yang datang hanya sekadar nak dengar ceramah. Tapi bila dalam kelas pengajian, majoriti yang hadir itu memang nak mengaji. Sebab tu ada beza. ceramah Ada adabnya. Ada adab. kitab common sense. Ceramah komersial, kitab common sense. Boleh lah guna pakai. Macam tu. Boleh jelas. Alhamdulillah. Ada. Macam mana dengan suci Ustaz? Ya. Suci adalah sebahagian daripada syarat sah solat. Suci Adas, maksudnya dalam itu syarat sah. Bukan syarat wajib, syarat sah. Jadi macam mana, ada dua perkara tadi. Tadi Ustaz kata dia balik ataupun dia masuk Islam umur 30. Tapi tak sunat lagi. Tak sunat lagi. Tapi wajib dah dia nak solat. Nak solat. Itu Ni yang mari Kelantan pula. Itu orang tak sama dah. Hmm. Yang keduanya, pertanyaan tadi, Ha. dia ambil wuduk tak comel. Ni Kelantan belah mana ni? Kota Eh, Baru. Bukan. Okey. Pasir Mah. Pasir Mah. Baik. Jadi nak tanya macam mana keadaan wuduk ataupun Wuduk. suci tu dalam solat. Pasal yang saya fahamnya orang banyak orang ambil berat solat tapi tak ambil berat suci. Ada orang ambil berat suci tapi tak ambil berat solat. Dia tak beza. Tu nak tahu. Baik. Kalau gitu, bab suci dengan solat dia tak ada beza. Dia tak ada beza bab suci dengan solat tu. Sebab sebelum solat taharah dulu. Sebab tu kena mengaji bab solat. Sebab bab solat ada cerita bab taharah. Jadi bab bersuci ni kalau yang tak potong lagi. Tak potong lagi, tak wajib dia potong. Tak wajib solat. Ya. Solat dia wajib ke? Solat tu tetap dia kena teruskan. Adakah sah solat tu? Dikira sah. Dikira sah. Cumanya ulama kata sekiranya setelah berjumpa dengan doktor memudaratkan dia kalau dia potong, maka tak wajib dia potong. Sekiranya tak memudaratkan dia, maka wajib dia potong. Sebab bab kesucian. Jadi itu dipanggil kes yang berbeza. Kes yang berbeza. Jadi kena tengoklah. Tapi kalau orang yang memang dia Islam, memang dia dah bersunat, dia dah potong, jadi bila dia tak menitik beratkan bersuci sebagaimana tahzir ataupun amaran daripada Nabi SAW, celakalah ataupun neraka wailah bagi orang yang solat. Kenapa? Kerana dia tidak menitik beratkan benda yang menitik. Maksudnya dia buang air kecil tapi dia tidak titik beratkan kesucian. Air kencing dia tak berasuh elok-elok benda yang menitik. Dia tak ambil berat yang itu, maka tak betul-betul suci. Sebab itu larangan ataupun amaran daripada Nabi SAW, celakalah ataupun neraka wailah bagi orang yang begitu solat dia tu.
sebab tak ambil berat. Ya. Boleh. Jadi dalam istilah solat ni, suci tu adalah sebahagian besar Syarat sah. Syarat sah. Perlu belajar jugalah. Ya, wajib bab bersuci. Sebab tu bila dalam bab sembahyang, bab bersuci adalah bab yang awal. Bab taharah. Jadi orang kadang-kadang dia nak tahu sembahyang ni, bab taharah dia tak nak tahu. Tak boleh lah. Sebab la yatimul wajib illa wajib. Kan? Mana tidak sempurna yang wajib tu melainkan dengan yang wajib. Tak sempurna solat yang wajib itu melainkan dengan belajarnya perkara yang kita nak buat yang wajib tu. Jadi sebab tu taharah tu dikira wajib. Sebab kita nak buat benda yang wajib. Jadi benda yang menyempurnakan yang wajib itu wajib belajar. Baik, ada soalan lain? Jelas? Berapa lama dah, cikgu? Berapa lama dah? Satu lagi soalan. Ya, boleh, insya-Allah. Apakah hukum kita solat tanpa mempelajari ilmu akidah? Solat ni fiqh. Apakah hukum kita solat tanpa ataupun dengan kita meninggalkan ilmu akidah? Apakah hukum kita solat dengan meninggalkan pengajian akidah? Atau matlamat solat tu sendiri adalah untuk kita khusyuk dengan menjadi hamba Allah lah, sampailah peringkat solat yang apa macam mana Allah nak. Tapi kebalangnya kita solat tapi kita tidak mempelajari ilmu akidah. Baik. Di sisi ulama fiqh, solatnya dikira sah. Di sisi ulama fiqh, solatnya dikira sah selagi dia punya sembahyang itu cukup rukunnya, syaratnya. Semualah. Rukun cukup, syarat cukup, speknya cukup. Spesifikasi sembahyang dia cukup, maka sahlah sembahyang dia. Syarat dia sah sembahyang. Tapi di sisi ulama tauhid dan ulama tasawuf menyatakan bahawa tidak sempurna solat orang yang begitu kerana dia meninggalkan ilmu tentang siapa yang dia sembah. Jadi solat dia tak boleh nak capai natijah ataupun matlamat solat itu sendiri. Walau macam mana pun dia jaga, dia tetap takkan dapat. Sebab apa? Sebab ilmu untuk dia dapat natijah matlamat sembahyang itu tak ada. So macam mana dia nak claim yang dia punya sembahyang itu sempurna? So dia tak boleh nak claim sembahyang dia itu sempurna dengan meninggalkan ilmu tentang pencipta dia. Ilmu tentang dia sembah siapa tu. Ilmu tentang Tuhan yang dia sembah tu dia tinggalkan. Kemudian dia claim sembahyang dia dah sempurna. Ini namanya orang yang perasan. Orang yang perasan. Perasan betul. Perasan dah sempurna. Perasan dah okey. It's okay, tak apa. Memang sembahyang sah sebab dah cukup syarat rukun, sahlah. Tetapi apakah matlamat sembahyang itu? Allah Ta'ala sebut tidaklah sembahyang itu melainkan orang yang khusyuk. Dan banyak lagi, qad aflahal mu'minun. Apa sebenarnya ayat yang Allah Ta'ala beritahu? Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang yang beriman. Adakah telah berjaya orang yang beriman itu yang hanya sembahyang sahaja tapi tak kenal penciptanya? Boleh claim berjaya? Tak boleh claim. Apa kriteria yang Allah Ta'ala nyatakan qad aflahal mu'minun itu? Banyaklah. So kita tak boleh nak claim yang kita ni termasuk golongan orang beriman yang telah berjaya.
sedangkan kita tak cukup kriterianya. Begitu. Jelas. Contohnya buat solat. Kita sampai masjid waktu tu contoh solat jenazah kata kita dari jauh sampai waktu tu orang tengah solat jenazah, sedangkan waktu tu kita dalam perjalanan kita solat zuhur, waktu tu time zuhur kita sampai orang dah habis solat zuhur, jemaah dah habis solat, imam dah habis solat zuhur, jadi imam nak teruskan dengan solat jenazah, kita belum solat zuhur lagi. Mana kita kena titik berat dulu, ambil jenazah jemaah baru solat zuhur, ataupun kita solat zuhur dulu kita jemaah asing solat jenazah, atau dan sewaktu dengan macam tu dengan amalan lain lah, sunat lain. Baik. Nak tahu macam mana. Sebab itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu menitikkan sembahyang Jumaat itu lagi berat, dengan syarat kalau kita dapat jemaah setelah solat jenazah, maka dulukan solat jenazah, baru kita jemaah zuhur. Baru jemaah zuhur. Pasal yang kita target adalah nak sembahyang berjemaah. Solat fardu tu target kita nak sembahyang berjemaah. Jadi kita boleh dulukan sembahyang jenazah, sebab sembahyang jenazah ni pun kita membantu sedikit sebanyak si mati. Dengan doa kita itu kita membantu, sebab lepas ni habis tak ada dah. Kita dah tak dapat peluang itu. Sedangkan sembahyang kita ni masih ada ruang masa dan peluang untuk kita ajak seorang, boleh tak teman saya untuk jemaah, sebab saya nak dapat pahala jemaah. Itu diharuskan, bahkan sunat hukumnya. Itu hukum dia lah. Bisa Pak? Bisa. Ada lagi? Sama dengan ni lah kan, sama dengan kita masuk masjid tengah kuliah. Tengah kuliah, ya. Kita sampai tengah kuliah, sampai kuliah zuhur. Baik. Kita sampai dah, imam dah habis solat jemaah. Kita sampai tengah kuliah zuhur pula, tapi kita tak solat zuhur lagi. So afdalnya kita duduk, kita tahu kuliah ni 5-10 minit ni tak sekira kan. Afdalnya mana? Mendahulukan majlis ilmu kuliah zuhur tu baru kita solat zuhur, atau kita solat zuhur juga jemaah walaupun nanti kuliah tu habis. Macam mana? Jadi sini ada pilihan. Ada pilihan. Ya, kat sini ada pilihan. Sekiranya kuliah tu hanya sekadar umum, bukan yang fardu ain, maka kita boleh utamakan sembahyang zuhur. Tapi sekiranya kuliah itu adalah fardu ain, maka kita utamakan dulu kuliah yang itu tadi, kemudian kita Jumaah selepas itu. Sebab kita tak nak tertinggal ilmu yang fardu tadi tu. Sebab solat, ya, sebab solat kita boleh catch up. Melainkan kita tak dapat nak catch up waktu solat, maka wajib, tu baru wajib. Baru wajib kita sembahyang fardu dulu, baru majlis ilmu. Kalau kita boleh catch up, kita dulukan dulu. Macam itulah. Tengok keadaan dan situasi. Sebab kadang-kadang ada je kuliah zuhur ni dia bersifat umum. Dia bukan fardu ain. So, kalau bukan fardu ain, tak apalah, pilihan kita lah. Satu lagi pemilihan imam ketika solat. Di rumah kita ni dekat dengan masjid. Rumah kita ada, dekat rumah kita ni maksud dua ada surau, ada masjid, ada sampai 2 biji kan, 2 biji masjid, 2 biji surau. Jadi kita nak utamakan macam mana Ustaz? Kriteria kita solat jemaah, adakah kita pilih masjid cantik atau imam cantik? Pilih masjid cantik. Rumah kita dekat dengan masjid, banyak pula tu. Dulu kawasan bandar kan, masjid dekat, ada 2-3 masjid. So kriteria memilih, kan kita nak solat jemaah, kita nak pilih solat jemaah tu di masjid, mestilah solat jemaah kat masjid kan. Ada banyak pula masjid. So kriteria memilih, nak pilih masjid yang cantik atau imam cantik. Dia sebenarnya kena pilih imam yang cantik.
bukan masjid yang cantik. Ya, wajib kita pilih imam yang cantik. Imam yang cantik ni bukan imam yang jambu dah, bukan. Imam yang cantik ni maksud dia imam yang faqih, yang alim, maksud dia yang tahu hukum hakam sekurang-kurangnya bab solat, bab sembahyang dia tahu. Itu yang kita kena pilih. Bukan sekadar masjid yang cantik. Kita kena pilih yang imam yang elok, yang baik, yang cantik. Jadi itu pilihan kita. Walaupun bacaan imam tu tak cantik. Ada orang dia sebabkan bacaan imam semata, tapi imam tu biasa, bukan orang alim, bukan ulama, cuma bacaan dia sedap. Itu pun tak menepati pilihan utama. Pilihan utama untuk imam adalah yang pertamanya faqih. Faqih dulu. Faqih ni dia alim. Itu kriteria imam yang pertama. Jadi banyak hari ni orang pilih imam yang baca sedap je. Diletakkan faqih nombor 2, diletakkan baca sedap nombor 1. Ini masalah orang yang tak mengaji. Orang tak mengaji dia pilih bacaan. Sedang harus untuk kita memilih jemaah yang baik dan imam baik untuk kita utamakan dalam nak solat jemaah. Ya, macam itulah. Boleh pilih. Nak tanya satu soalan, Ustaz. Ya. Mengenai tentang apa pasal imam lah. Imam tu sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya imam, imam yang dah kenal Allah. Sebab dia kan bawa orang tu berjemaah solat. Ya. Jadi macam mana tu? Perlu ke dia kenal betul-betul Allah tu? Sedangkan dalam ilmu dikatakan awaluddin ma'rifatullah itu awal-awal untuk mengenal agama naklah kenal Allah dulu. Jadi perlu ke imam tu kenal. Jadi kebanyakan imam sekarang ni, Ana pernah bincang dengan teman-teman yang lain, dia kata kebanyakan imam tidak sampai ke tahap situ. Baik. Jadi perlu ke tak perlu? Perlu tu terbaiklah. Cumanya bab hukum sembahyang adalah bab fiqh. Maka dalam masalah ni, masalah fiqh, yang diutamakan ataupun kriteria utama ialah mereka yang alim tentang hukum hakam sembahyang. Sebab dia nak mengetuai orang untuk sembahyang. Jadi dia kena alim bab sembahyang. Itu je paling-paling kurang. Ya. Bab dia mengenal Allah Ta'ala itu memang bukan semua yang dapat. Walaupun orang itu alim. Walaupun orang itu alim, tapi tak semua orang dapat sampai ke tahap itu. Sebab itulah wali-wali Allah Ta'ala sedikit. Sebab itulah Rasul sedikit, tak ramai. Kerana tahap maqam orang yang boleh sampai ke tahap itu tak ramai yang boleh capai. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang dah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau itu dalam keadaan yang engkau redha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dalam keadaan engkau redha dan diredai. Jadi masuklah dalam keadaan hamba-hambaku. Jadi orang manusia, hamba Allah Ta'ala ni tak ramai yang boleh sampai kepada mutmainnah. Tak ramai. Sampai ke tahap mutmainnah itu tak ramai.
Sebab mutmainnah itu adalah kewalian yang kecil. Wali kekasih Allah Ta'ala yang kecil. Mutmainnah. Mutmainnah ini apa? Mutmainnah ini dia sudah terpelihara daripada maksiat zahir dan batin. Maksiat zahir dah terpelihara sepenuhnya. Maksiat batin dia sikit-sikit lagi. Orang awam ni, siapa yang terpelihara daripada maksiat zahir? Tak ramai. Orang yang kenal Allah Ta'ala, dia dah terpelihara daripada maksiat zahir. Maksiat zahir ni maksiat ni lah. Maksiat yang hampir kepada fasik. Bukan cakap orang fasik tak, tapi hampir kepada fasik. Iaitu selalu ulang buat dosa yang sama, selalu ulang dosa-dosa yang kecil. Itu maksiat zahir. Walaupun kecil tapi diulang-ulangkan dia. Dia tak sampai lagi mutmainnah itu. Ya. Jadi sebab itu imam cukup sekadar dia alim bab sembahyang. Itu je kriteria utama pertama dia. Itu imam sembahyang. Adapun imam ataupun ketua untuk jamaah, itu lain pula. Dia punya ilmunya tak cukup yang itu saja. Dia mesti alim ketiga-tiganya. Sekurang-kurangnya dia dapat bahas kitab-kitab yang kecil, bukan yang besar. Sekurang-kurangnya dia dapat bahas kitab tauhid, dia dapat bahas kitab fiqh, dia dapat bahas kitab tasawuf. Ini barulah kriteria untuk imam jamaah, bukan imam solat semata. Dia boleh bahas. Itu dia alim lah. Alim tiga-tiga sekali. Imam solat tak wajib alim tiga-tiga. Imam solat wajib alim bab solat saja sekurang-kurangnya. Tapi hari ni kita tengok kualiti imam tak sampai situ. Jadi perlu tak imam ni kena belajar, kena ada jugalah ilmu tu pada dia. Sepatutnya dia kena ada ilmu pada dia. Wajib. Sepatutnya itu wajib. Awaluddin ma'rifatullah, Ustaz. Wajib. Hukumnya wajib kan? Sebab dia sebenarnya wajib ke atas setiap orang beriman. Kod mana pun Nabi sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang Islam. Jadi ilmu yang mana? Ilmu Islam, iman, ihsan. Awaluddin ma'rifatullah itu termasuk di dalam ilmu iman. Jadi dia wajib. Pasal mengenal Allah Ta'ala itu wajib. Mengenal pencipta kita itu wajib. Macam mana kita dakwa kita ini hamba Allah Ta'ala, macam mana kita dakwa kita ni bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, tapi kita tak kenal pemberi nikmat. Kita ambil nikmat, lupa yang pemberi nikmat. Itu. Maknanya kalau orang, Ustaz, lagi satu, kalau dia tak nak belajar, hukumnya berdosa lah. Sengaja meninggalkan pengajian yang wajib, hukumnya berdosa. Contoh, Ustaz, ada satu Ustaz ni kata, kat Kuala Lumpur lah, dia kata walaupun dia seorang guru agama tentang Al-Quran, tetapi dia tidak belajar kitab-kitab tauhid ni. So, misalnya macam Walidu Ta'ifahullah ni, adakah orang yang tahu Quran ni tadi ni dia berdosa? Berdosa. Dia tak berdosa sebab dia tak pernah belajar. Kerana meninggalkan yang wajib. Makasih, Ustaz. Ya, sebab benda wajib kita sengaja tinggal, apa hukum dia? Berdosa lah. Haram. Haram, mana berdosa lah. Sengaja meninggalkan. Baik, Bob. Mudah tanya banyak lagi ke? Baik. Lama dah ni saya tahu. Oh, nak tu dia. Baik. InsyaAllah. Ya. Semua dah ke laut dah. Ya, 50 minit. Awal tadi tu Boleh dah. InsyaAllah. Ingat nak masuk kitab Muhimmah. Tapi dah lewat dah. Ya. Saya kali ni. Minggu depan. Jadi minggu depan kita sambung insya-Allah. Lama lagi. Ya, ni sebab
kalau kita tengok kitab Muhimmah ni, dia mula-mula tajuk dia tu pun dah sedap dah. Ya, tajuk dia yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan buka dua-dua lah, sebab ini kita lewat sikit hari ni. Ya. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kepada semua, ya, sesiapa yang hendak berwakaf, bolehlah, ya, wakafkan, ya, kepada Pondok Iqra atas akaun yang ada pada situ, ya, atas akaun Prihatin Ummah. Kita memerlukan beberapa dana untuk kita nak naikkan Pondok Iqra ini. Dalam minggu ini insya-Allah, kalau boleh kita nak naikkan lantainya, nak beli kelengkapan pelajarnya, ya, untuk menyiapkan tempat untuk pelajar-pelajar yang nak masuk ke dalam Pondok Iqra ni. Sebab Pondok Iqra ni kita utamakan pengajian teras agama, kita tekankan iaitu Islam, iman, ihsan, teras bagi kukuhkan asas rukun agama itu. Ya, ini yang kita tekankan. Kenapa? Kerana akhir zaman manusia banyak yang rapuh terasnya, yang rapuh asasnya. Ini masalah. Ya. Jadi inilah yang menjadi masalahnya. Dan kita akan ada setiap minggu kelas kita pada hari Selasa, ya, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Kelas kita ni kuliah Isyak, ya. Pondok Iqra setakat ini untuk permulaan ini, untuk kelas-kelas yang akan dibantu juga oleh Cikgu Mizi, daripada Viral Kuliah. Alhamdulillah, doakan Cikgu Mizi kesihatannya, ya, semoga Allah memudahkan urusannya berkhidmat, ya, kerana Cikgu Mizi buat online ni tanpa gaji. Gaji dia Allah je yang bayar, ya. Jadi dengan bantuan adanya Cikgu Mizi untuk Viral Kuliah ni, untuk kita sama-sama bantu agama Allah Ta'ala, kita nak lahirkan generasi akhir zaman yang faham agama. Walaupun tak jadi ulama', tetapi generasi akhir zaman yang kukuh Islam, iman, ihsannya, iaitu kukuh tapak agamanya, tertegaknya rukun agama di dalam setiap diri generasi akhir zaman untuk menempuh akhir zaman. Ya, sebab sekarang ini kita sedang berhadapan dengan akhir zaman, maka umat akhir zaman sedang menempuh rempuh fitnah akhir zaman. Perlunya kepada ilmu ibarat kita punya shield, kita punya senjata. Sebelah kita pegang pedang, sebelah kita pegang perisai. Sebab itu al-ilmu wal-zikru, ya, dua-dua ini kita perlu. Ataupun al-ilmu wal-zikru kal-janahain li-tayr. Ilmu dan zikir ibarat dua sayap bagi seekor burung. Dalam kita nak menempuh rempuh, perlu ada sebelah tangan kita senjata, sebelah tangan lagi perisai. Ya, perlu dua-dua untuk kita menolak dan menyerang. Kalau tak ada dua-dua ini, kita mudah diserang ataupun mudah terbuka kepada penyerang-penyerang yang ingin menyerang kita. Ya, jadi insya-Allah kita sama-sama bantu untuk menaikkan Pondok Iqra ini sehingga untuk kita dapatkan tanah yang sebenarnya kita perlu usahakan untuk membeli tanah ni. Jadi kita perlu pada pewakaf-pewakaf yang pemurah-pemurah yang terbuka hatinya untuk mewakafkan, ya, tanah Pondok Iqra ni untuk dijadikan kita punya base camp, ya, kita punya tempat melahirkan ulama ataupun golongan generasi profesional, tetapi di dalamnya kukuh Islam, iman, ihsannya. Jadi insya-Allah sama-samalah kita bantu
Sebab kita bukan lagi di awal zaman, bukan di tengah zaman, tetapi di akhir zaman. Ingat, kita di akhir zaman. Kita perlu tempat untuk berselindung. Perlu kepada tempat-tempat yang boleh menyelamatkan iman kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, permudahkan urusan tuan-tuan semua, dengan berwakaf, dengan bersedekah, boleh memurahkan lagi rezeki kita semua. Dengan berwakaf dan bersedekah boleh menyelamatkan kita daripada bala bencana. Dengan berwakaf dan bersedekah boleh menyihatkan tubuh badan kita juga. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Allah permudahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين. سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.